Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Fazli dan nombor metrik saya 061848. Di sini saya ingin memulakan pembentangan pada kumpulan kami pada pembicaraan tentang zikrullah. Okey, yang pertama, anna mudawamatu dzikri min arkani tariqit tasawuf. Bahawasanya berterusan atau mengekali zikir itu adalah daripada rukun-rukun jalan tasawuf. Para ulama tasawuf sangat menekankan rukun ini dengan penekanan yang besar, dan juga disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh mereka yang mengatakan bahawa zikrullah ini adalah rukun yang paling besar di dalam tasawuf. Seterusnya, wa ma jaa hadzal ihtimam abathan bal jaa an ilmin wa fahmin wa dirayah. Dan tidaklah datang kepentingan atau penekanan ini merupakan sesuatu yang sia-sia, bahkan ia datang daripada ilmu dan kefahaman yang mendalam. Qala Allah Ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang sama ada lelaki atau perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Suratul Ahzab ayat 35. Seterusnya annal qalba malikal mamlakatul badan. Sesungguhnya hati itu adalah raja bagi anggota badan. Dengan amalan zikir itu menyinari dan melahirkan cahaya ketenangan di dalam hati. Hadis daripada Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan di sini ada juga doa berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik yang telah menyatakan bahawa Rasulullah banyak membaca doa yang mungkin ramai daripada kita yang juga mengamalkannya sehingga hari ini, iaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dengan maksud wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dengan ini kita akan memahami bahawa annahu idza salahal mulk salahati ra'yah. Apabila baik rajanya, yakni hati, maka baiklah rakyatnya, yakni seluruh anggota badan. Minal ma'lum annahu ma min ahadin ala wajhil basitah al-itminan illa dzikr. Seperti mana yang kita tahu bahawa tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkan ketenangan kecuali dengan zikir. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahawa hanya dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka tidak kita sebagai orang Islam yang beriman dengan ayat Al-Quran, yakni kalamullah, bahawasanya hati itu jadi tenang dengan mengingat Allah. Jika berlaku sebaliknya, maka hendaklah kita sentiasa menilik atau bermuhasabah diri serta menambahkan usaha kita untuk berterusan dalam zikrullah. Ketahuilah bahawa tazkiyatun nafsi atau penyucian hati itu memerlukan mujahadah yang tinggi,
dalam menuju tujuan utama kita, yakni mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, inna dzikrallahi bil lisan yushmilu, zikir secara lisan merangkumi 8 perkara, iaitu yang pertama tilawatul Quran, iaitu membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Seterusnya yang kedua at-tahlil, iaitu tahlil, yakni gabungan bacaan ayat Al-Quran serta zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah tahmid, iaitu alhamdulillah. Yang keempat at-tasbih, subhanallah. Yang kelima at-takbir, iaitu Allahu Akbar. Seterusnya yang keenam as-salatu ala nabi, iaitu salawat pada nabi. Yang ketujuh iaitu ad-du'a, doa. Terakhir kali yang ke-8 iaitu al-istighfar, astaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu sahaja daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Muhammad Alif Aiman bin Mia Muhammad Tarmizi, nombor metrik 060755. Saya akan menerangkan tentang zikir lisan. Yang pertama ialah tilawah Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan tilawah Al-Quran itu adalah bahawa seorang Muslim itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul secara tadabbur, dengan mengeluarkan huruf-huruf daripada tempat yang betul, serta memberi hak terhadap bacaan yang mana tidak perlu mempelajarinya, kerana ilmu itu dengan belajar. Lebih-lebih lagi, sekiranya seseorang Muslim itu membaca Al-Quran tanpa berguru, maka dia tidak akan sunyi daripada kesalahan dan dirinya akan terdedah kepada dosa. Daripada itu telah datang satu hadis berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan dengan 10. Tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim pula satu huruf. Zikir lisan yang kedua ialah tahlil. Yang dimaksudkan dengan tahlil adalah bahawa seseorang Muslim itu menyebut akan Tuhannya dengan berkata La ilaha illallah. Maksudnya La ilaha illallah adalah aku menyebut dengan lidahku dan hatiku patuh bahawa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar wujud melainkan Allah. Sesungguhnya syarak telah menggalakkan untuk berzikir dengannya di dalam sebilangan besar hadis yang kami akan sebutkan. Di antaranya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, perbanyakkan dengan bersyahadah La ilaha illallah sebelum terhalang di antara kamu dengannya, iaitu La ilaha illallah. Zikir lisan yang ketiga ialah istighfar, iaitu seseorang Muslim mengucapkan astagfirullah. Maksudnya adalah memohon keampunan daripada Allah terhadap dosanya, iaitu memadamkan dosanya daripada buku catatan atau sembunyikan dosanya tanpa dikenakan balasan ke atasnya walaupun sudah tertulis di dalam buku catatan amalan. Dan syarak telah menggalakkan dalam memperbanyakkan menyebut istighfar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan baginya setiap kesusahan ada penyelesaiannya, setiap kesempitan ada jalan keluarnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Syahmi Hafizi bin Muhammad Syukur, pemegang nombor metrik 061723, akan menyambung perbentangan rakan-rakan saya sebentar tadi tentang zikir-zikir lisan. Jadi, bagi zikir lisan seterusnya ialah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Menyebutnya, yakni berselawat dengan mana-mana bentuk lafaz, dan di antara lafaz-lafaznya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Makna bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bererti, Ya Allah rahmatilah Sayyidina Muhammad. Seterusnya makna bagi wa ala alihi ialah dan rahmatilah seluruh umat Islam. Yang terakhir makna bagi wasallam dan kurniakanlah
keselamatan kepada mereka semua. Allah SWT telah menyuruh hambanya untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berkenan dengan galakan terhadap berselawat ke atasnya, dan baginda berfirman yang bermaksud, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali dan menghapuskan darinya 10 kesalahan. Seterusnya, zikir lisan yang seterusnya ialah tasbih, iaitu dengan menyebut subhanallah. Maksudnya adalah menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap kesempurnaan dan menyucikannya daripada segala kekurangan. Seterusnya ialah tahmid, iaitu dengan menyebut alhamdulillah. Maksudnya dengan pujian yang lahir daripada mengagungkan yang Maha memberi nikmat. Seterusnya yang terakhir ialah takbir, iaitu dengan menyebut Allahu Akbar. Bermaksud adalah Allah SWT itu Esa dengan keagungan dan tidak ada kebesaran selain darinya. Syarak telah memberi galakan terhadap amalan tasbih, tahmid dan takbir. Demikian itu telah datang sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah datang kepada aku, yakni Abu Hurairah, ketika dia sedang menanam pokok. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Maka Abu Hurairah menjawab, tanaman ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu tanaman yang lebih baik daripada ini, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi akan ditanam untuk kamu setiap daripada satu ucapan itu sebuah pokok di dalam syurga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Najmuddin Irfan bin Roslan, nombor metrik 061893. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan pada tajuk ad-du'a daripada bab zikrullah. Ad-du'a'u wa huwa an yus'alal 'abdu rabbahu hajatahu kullaha saghiraha wa kabiraha. Doa ini bermaksud bila seorang hamba itu mohon segala hajatnya yang kecil maupun yang besar kepada Tuhannya. Seperti mana kita ketahui bahawa salah satu cara untuk seorang hamba itu mengasihi Allah SWT ialah dengan cara berdoa kepada Allah SWT. Jadi maksud doa ini seperti mana yang disebut dalam kitab Mafhum Tasawuf, bahawa apabila seorang hamba itu memohon kepada Allah SWT. Saya juga membawa makna doa daripada kitab Sya'nud Du'a di Syekh Hamdu Muhammad Al-Khattabi Abu Sulaiman. Kata Syekh dalam kitabnya, wa ma'na du'ai istida'ul abdi rabbahu azza wa jalla al-inayah wastimdaduhu iyyahul ma'unah. Yang bermaksud, dan makna doa itu apabila seorang hamba memohon kepada Tuhannya untuk menjaga dan meminta pertolongan daripadanya. Syekh juga menyebut, wa haqiqatuhu izharul iftiqari ilaihi wat tabarru'u minal hawli wal quwwah wa huwa simatul ubudiyyati wastish'arul zillatil bashariyah wa fihi al-ma'na tsana'i 'ala Allah azza wa jalla. Yang bermaksud, wa haqiqatuhu, hakikat doa ini pula ialah apabila menunjukkan kekurangan seorang hamba itu, mengingkari kekuatan dan kekuasaan seorang hamba yang merupakan ciri ubudiyah, yakni ciri perhambaan ataupun ciri seorang hamba, dan merasakan kehinaan manusia. Dan ia doa itu mengandungi makna memuji Tuhan atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Walaqad ghariba syar'u fi du'ai fa an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min su'i misliha. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daripada seorang muslim itu berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya, yakni pada doa itu satu dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberinya dengan doanya itu salah satu daripada 3 perkara, iaitu yang pertama, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doanya dengan cepat atau menangguhkan doanya itu untuk dirinya di akhirat, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan daripadanya suatu keburukan seumpamanya. Mereka berkata, kalau begitu kami akan memperbanyakkan lagi doa. Nabi SAW bersabda, Allah lebih banyak menerima doa hamba-hambanya. Jadi daripada hadis ini jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa hamba-hambanya melalui salah satu daripada 3 cara ini, iaitu yang pertama, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa hambanya itu di dunia ini, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan doa hambanya itu untuk di hari akhirat kelak, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri hambanya yang berdoa itu daripada segala keburukan. Okey, seterusnya kita masuk kepada al-ijtima'u 'ala dzikri, iaitu berhimpun pada majlis zikir. Okey, berhimpun pada majlis zikir ini juga merupakan salah satu cara untuk mengingati Allah ataupun zikrullah. Al-ijtima'u 'ala dzikri wa inna ahla 'ilmi at-tasawwufi katsiran ma yuhibbuna al-ijtima'i 'ala dzikrillah wa huwa amrun jaizun syar'an wa fiha fadlun kabir. Okay, sungguhnya ahli tasawuf kebanyakannya suka untuk berhimpun ketika berzikir, dan ianya adalah perkara yang harus di sisi syarak dan padanya terdapat kelebihan yang besar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jadi sekadar itu daripada saya. Saya serahkan pada sahabat saya untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Suhail bin Muhammad Zamari. Nombor materi 061851. Saya akan sambung pada bab bergembira dengan zikrullah. Sesungguhnya ahli tasawuf, mereka bergembira dengan kegembiraan yang bersangatan ketika berzikir. Maka tidak hairanlah dengan kegembiraan ahli tasawuf, kerana ianya telah dinyatakan tentang kelebihan berzikir, iaitu menenangkan hati. Dengan berzikir juga menyebabkan turunnya rahmat dan sakinah. Rasulullah SAW sabda, tidaklah duduk satu kaum itu berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat menghamparkan sayapnya, memperluaskan rahmat, dan turun ke atas mereka itu sakinah, yakni ketenangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut akan mereka kepada makhluknya yang ada di sisinya. Sesungguhnya telah datang satu hadis pada keharusan bergembira ketika majlis perkahwinan dan hari raya. Sesungguhnya ahli tasawuf, mereka memandang bahawa berzikir ketika majlis perkahwinan dan hari raya itu lebih lazat, bahagia dan indah. Telah datang sebuah hadis, sebabkan tentang pernikahan ini dan kamu jadikannya, yakni pernikahan di dalam masjid, dan pukullah oleh kamu pada majlis pernikahan itu dengan kompang.
riwayat Imam Tirmizi. Dan telah datang sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumahnya yang mana bersama Sayyidatina Aisyah, dua orang hamba perempuan sedang menyanyi sambil memukul gendang pada hari raya haji. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berbaring, lalu Sayyidina Abu Bakar menegur dua orang hamba perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW terjaga lalu berkata, "Tinggalkan mereka berdua itu, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya." Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang Muslim itu bergembira ketika berzikir, maka hendaklah dia mengetahui bahawa zikir itu ada adabnya. Dan sekiranya berzikir itu berserta dengan adab, nescaya ganjaran pahalanya akan menjadi besar dan keadaan berzikir itu lebih sempurna. Di antara adab-adab berzikir itu adalah, yang pertama, hendaklah berniat ikhlas dan menghadirkan hati ketika berzikir. Yang kedua ialah hendaklah ahli zikir itu dalam keadaan suci yang sempurna dan berada di dalam tempat yang bersih daripada perkara yang boleh mengganggunya. Yang ketiga, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, "Umpama orang yang mengingati Allah dan tidak mengingati Tuhannya seperti orang yang hidup dengan yang mati." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Naim. Nombor metrik 061500. Baiklah, saya akan menyambung tajuk yang seterusnya, iaitu sifat nafsu. Sesungguhnya seorang Muslim yang alim lagi arif yang menumpu perhatiannya kepada Allah SWT, memperbanyakkan amalan zikirnya serta bermujahadah dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, mendekati Allah dengan melaksanakan segala ibadah yang fardu dan perbanyakkan amalan sunat, nafsunya akan meningkat kepada martabat yang tinggi. Maka nafsu itu terdapat 7 sifat, iaitu yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsul mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang kelima, nafsu radiyah. Yang keenam, nafsul mardiyah. Yang ketujuh, nafsul kamilah. Baiklah, seterusnya kita tengok sifat yang pertama, iaitu sifat nafsu amarah. Nafsu amarah. Sifat nafsu ini adalah nafsu orang yang kufar dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Ia tidak akan menyuruh tuannya untuk melakukan kebaikan. Pada masa yang sama, dia redha dirinya itu melakukan kebaikan. Allah SWT berfirman, "Wama ubarri'u nafsi, innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Maksudnya, dan aku tidak membebaskan diriku, iaitu dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu yang kedua pula ialah nafsu lawamah, iaitu sifat nafsu ini menguasai tuannya walaupun dia sedang berusaha untuk melakukan ketaatan ataupun tuannya berusaha menyalahi syahwatnya, sehingga nafsu tersebut patuh kepada perkara yang benar dan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi nafsu tersebut dapat menguasai tuannya pada kebanyakan keadaan. Kemudian ia akan kembali, iaitu patuh kepada tuannya. Allah SWT berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Maksudnya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali, iaitu diri sendiri. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Abdul Kahar, nombor menteri 060194. Saya akan menyambung tingkatan nafsu yang seterusnya, iaitu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini adalah nafsu yang diilhamkan untuk mengetahui yang mana buruk dan yang mana yang baik. Dan tanda-tandanya adalah tuannya mengetahui pergerakan yang tersembunyi daripada sifat riya, ujub dan lain-lain. Dia sudah mengenal pasti penyakit hati yang berada dalam hatinya, tapi dia masih belum mampu untuk melawan. Bila penyakit ini sudah tidak ada lagi, ia akan merasa satu kenikmatan baru dalam hatinya dan akan merasa benci dalam melakukan sebarang kejahatan. Seterusnya ialah nafsu mutmainnah. Nafsu ini adalah dia merasa tenang di bawah jagaan dan ketentuan Allah. Segala sifat yang mazmumah, nafsu syahwat telah hilang bagi nafsu ini yang bertukar kepada sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah seperti berakhlak mulia. Orang yang berada dalam tingkatan nafsu ini sentiasa dijauhkan diri dari rasa cemas dan gelisah atas segala yang Allah telah tetapkan pada dirinya. Seterusnya, tingkatan nafsu yang seterusnya ialah nafsu radiyah. Bagi sifat nafsu ini, ia sudah redha dengan Allah SWT dalam apa jua jenis keadaan, atau dengan maksud lain, ia sudah kekal di dalam sifat-sifat yang terpuji dan terputus baginya sifat riya. Ia akur dan redha dengan setiap perkara yang terjadi padanya tanpa sebarang bangkangan dan tidak akan sama sekali mengingkarinya. Seterusnya adalah nafsu mardiyah. Bagi nafsu ini ialah segala yang keluar daripadanya itu adalah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang redha dengan Allah, maka Allah akan redha terhadapnya. Hal ini kerana dia membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala cinta padanya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melaksanakan walaupun sekecil-kecil dosa. Setakat itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Arfan bin Mahfuzi, nombor metrik 061601. InsyaAllah pada kali ini saya akan sambung poin seterusnya, iaitu nafsu kamilah. Nafsu kamilah, nafsu yang telah menjadi sifat-sifatnya yang sempurna dari sudut tabiat dan pengawasan. Tanbihatu Ahmad. Yang pertama, martabat bagi nafsu kamilah ini adalah martabat bagi hakul yakin, iaitu musyahadah bagi segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap perkara. Sebelum seseorang itu sampai kepada martabat ini, dia akan menempuhi dua martabat yang lain, iaitu ilmu yakin, iaitu ma'rifatullah dengan segala dalil, dan martabat yang kedua ialah ainul yakin, iaitu muraqabatullah dan musyahadah bagi setiap perkara. Syekh Muhammad Ali At-Tarifi telah menerangkan tentang perbahasan ini dengan mendatangkan perumpamaan yang mudah. Kata Syekh, apabila kamu melihat segumpal asap di tempat yang jauh, maka kamu akan mengetahui bahawa di sana adanya api, dan itulah dinamakan dengan ilmu yakin. Kemudian apabila kamu mendatangi kepada tempat tersebut, maka kamu melihat api yang sedang membara itu dengan mata kepalamu sendiri, maka itulah dinamakan dengan ainul yakin. Kemudian apabila kamu menghulurkan tangan kepada api tersebut, maka akan merasakan panas yang bersangatan dan terbakar, maka ia dinamakan dengan hakul yakin. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarahunna al-jahim summa la tarahunnaha ainal yakin. Yang bermaksud, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Yang seterusnya, yang kedua, seharusnya seseorang Muslim itu mengetahui bahawa akibat-akibat yang tidak diketahui olehnya akan menyelamatkan dirinya. Tetapi berusahalah dan bertawassullah kepada penyucian-penyucian jiwa dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharungi kehidupannya dengan berzikir kepada Allah siang dan malam. Telah berkata seorang ulama rahimahullah ta'ala, jiwa itu hidup, dia akan berusaha walaupun telah mencapai peringkat yang ketujuh, iaitu nafsul kamilah. Itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam.